ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين رب العالمين. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى صاحب هذا الكتاب المبارك شيء لله ولم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, para hadirin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah kerana pada malam yang mulia ini kita dapat menyambung kembali pengajian kita dalam pembacaan kitab tafsir Al-Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dan juga Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullah, nafa'ana bi'ulumihima fid darin insyaallah. Mudah-mudahan kita memperoleh keberkatan daripada mempelajari kitab Allah daripada tafsiran yang ditulis oleh para ulama. Jadi kita telah sampai pada tafsir surah Al-Baqarah pada ayat ke 60 tak silap, 60 dan 61 insya-Allah. Hari ini kita masuk ayat ke 60 dan 61. Jadi kita baca dulu ayat 60 61 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Sadaqallahul azim. Maksudnya, kalau kita nak bahasa Melayu terjemah, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerosakan. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam jenis makanan sahaja, maka mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Allah memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur, timun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah. Dia, iaitu Nabi Musa AS, menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan, kehinaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi kerana mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu kerana mereka durhaka dan melampaui batas. Jadi para hadirin semua, kita masih lagi membicarakan berkaitan dengan nikmat kurniaan yang Allah Ta'ala kurnia kepada satu kumpulan manusia yang namanya Bani Israel
anak beranak kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Israel nama kepada gelaran bagi Nabi Yaqub alaihissalam. Dan masih ada lagi kumpulan Bani Israel sampai sekarang lah. Kita kata negara, dia pun bagi nama negara dia negara Israel. Negara Israel itu jangan kita salahkan nama Israel. Tapi orang keturunan Israel itu Nabi. Jadi keturunan Bani Israel, keturunan Yahudi, ya keturunan yang daripada zaman Nabi Musa alaihissalam lagi, banyak mereka merosakkan, banyak mereka tidak patuh, ingkar dan tidak mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Dan kita dah sebut sebelum ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menghukum mereka dengan mereka sesat selama 40 tahun, ya, 40 sanatan yatihuna fil ardi. 40 tahun mereka sesat di padang pasir di menanjung Sinai. Kenapa? Kerana apabila Nabi Musa alaihissalam memerintahkan Bani Israel supaya meneruskan perjalanan ke Baitul Maqdis, untuk balik ke kampung asal dia. Kerana Nabi Musa alaihissalam keturunan Nabi Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni anak dia Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni yang dibawa ke Mesir. Jadi kerana dia ada kedudukan di Mesir, maka dia bawa ayah dia dan semua adik-beradik dia, 12 orang adik-beradik dia tu bawa semua ke Mesir. Jadi hiduplah Nabi Yusuf AS dengan adik-beradik di Mesir, sehingga jadi satu kabilah yang besar, iaitu Bani Israel di Mesir, dan meninggalkan kampung halaman mereka, iaitu di Palestin. Jadi sampai satu masa Nabi Musa AS, di zaman Nabi Musa ni, ya, Fir'aun telah menzalimi Bani Israel. Maka Nabi Musa AS meminta supaya Bani Israel itu dibebaskan oleh Fir'aun. Ya, maka sehingga kita sebut sebelum ini, maka Nabi Musa pun lari sebagai Laut Merah dan sebagainya. Kemudian mereka menuju ke Baitul Maqdis. Jadi apabila Bani Israel tidak mahu untuk menunaikan arahan daripada Nabi Musa alaihissalam untuk masuk ke Baitul Maqdis, kerana dia kata inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Kata di Baitul Maqdis itu ada jabbarin, ada makhluk-makhluk gergasi, badai besar. Kalau nak masuk ke Baitul Maqdis ni pergi apa, kena pergi bersungguh lah, kerana melawai orang gergasi badai besar ni. Jadi tak usah lah kau, pakat tak usah masuk ke Baitul Maqdis. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan hukuman kepada mereka. Maka mereka sesak selama 40 tahun. Apabila mereka tidur pada waktu sepanjang siang hari dia berjalan, malam hari dia tidur. Apabila bangun esok celik mata, nampak tempat asal dia berjalan dulu. Hari sebelum tu jalan tempat tular, musim tempat tular, ya, lebih kurang 20 atau 21 km musim tempat tular. Jadi itu yang berlaku kepada Bani Israel dalam perjalanan mereka, dalam kesesatan mereka itu. Maka ya, apabila mereka sesat di padang pasir, ya, padang pasir Sinai yang penuh dengan bukit, maka banyaklah masalah. Antara masalah dia lapar, tak ada makanan, tak ada pertanian situ, tak jumpa rumah orang, tak ada kota-kota nak tupai, nak bermalam, kedai makan, restoran, hotel, tak ada. Jadi apa yang diminta kepada Nabi Musa alaihissalam supaya Allah Ta'ala turunkan makanan. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun turunkanlah al-man dan salwa. Kita sebut minggu lepas, man dan salwa, iaitu man ni satu manisan yang Allah Ta'ala turunkan daripada, ada setengah kata daripada langit, melalui turunnya hujan, yang seperti salji keluar. Man ni satu manisan, ya, warna putih tapi rasa seperti madu. Ada setengah kata turun daripada pokok manisan tu, khusus untuk Bani Israel. Turunnya madu daripada langit. Kita nak cari madu payah, kena naik atas pokok, kena pakar berkota-gota ni nak cari madu ni. Tapi dia turun daripada langit, madu dia ni. Kemudian Allah SWT berikan dia salwa. Salwa ni bukan nama orang. Salwa ni burung puyuh. Burung puyuh ni Tuhan beri terbang burung puyuh ni ke Bani Israel. Kemudian dia boleh tangkap tanpa burung ni lari. Jadi dia makan dia sedap. Burung puyuh ni kalau kita beli kedai mahal, tidak serupa dengan ayam murah lagi. Kalau nasi goreng, nasi lemak dengan ayam boleh jadi 4 ayam 5 ayam. Tapi kalau burung puyuh 7 ayam seekor, jadi mahal. Jadi makanan yang diberi kepada Bani Israel ni first class. Makanan 5 betel Tuhan beri kepada Bani Israel. Dan dalam masa yang sama, apabila Bani Israel itu kehausan, tak ada air, tak jumpa sumber air, maka itulah yang berlaku dalam ayat yang kita baca hari ini.
ayat ke-60 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menyebut wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Jadi kata Imam Suyuti rahmatullah alaih, qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. Wadhkur idh istasqa, bila ada idh itu zaraf. Jadi sebelum zaraf ada fa'il. Jadi udhkur itu arahan kepada Nabi Muhammad. Ingatlah wahai Muhammad satu peristiwa tak kala atau ketika atau apabila istasqa Musa liqaumihi. Istasqa itu ada alif sinta. Alif sinta ni kalau ngaji bahasa Arab, alif sinta ni li talabil fi'li. Ada sahaja alif sinta dalam mana-mana fa'il, maka ada beberapa makna lah. Antara makna alif sinta ni meminta. Sebab kita sebut bahasa Arab, kalau mengampunkan ghafara, yaghfiru, ghafarun, ghafurun, itu mengampun. Allah yang bersifat ghafur, maha pengampun. Ghaffar, maha pengampun juga. Yaghfiru liman yasha, itu pengampun. Tapi kalau tambah alif sinta ghafara, jadi istighfar. Istighfar bukan maksud dia mengampun, maksud dia minta ampun. Jadi bila tambah alif sinta maksud dia minta. Jadi alif sinta masuk pada ghafara, jadi minta ampun. Asalnya ampun, minta ampun. Macam sini perkataan saqa, sin qaf alif, maksudnya memberi minum. Saqa, memberi minum. Di Mekah ada siqayah. Siqayah orang yang beri, ada fadilat orang yang bagi minum kepada jemaah haji. Siqayah. Saqa maksud dia beri minum. Jadi daripada saqa ditambah alif sinta, maksud dia minta diberi minum. Minta supaya diberi minum. Jadi Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberi minum kepada Bani Israel. Jadi asalnya Bani Israel meminta kepada Nabi Musa alaihissalam supaya mereka diberi minum kerana mereka sangat kehausan. Duk musing di padang pasir tak jumpa tempat cari air. Kemudian minta dengan Nabi Musa alaihissalam, "Hai Musa, doalah pada Tuhan supaya Tuhan turun kepada kami ni hujan kalau ke mana nak minum air ni." Maka Nabi Musa alaihissalam istasqa Musa liqaumihi. Nabi Musa meminta air itu untuk kaum dia. Jadi Quran tak kata Nabi Musa alaihissalam minta air untuk diri dia. Jadi para nabi ni dia ada satu sifat yang mana dia ada sifat qanaah. Sifat dia redha. Apa sahaja Tuhan tetap pada dia, maka dia tak minta lebih. Tuhan bagi pada dia, dia berasa cukup. Kemarau ke, tak cukup air ke, untuk meminta kepada Allah itu satu perkara yang para nabi ni jarang buat. Melainkan kalau kaum dia minta, maka dia minta. Jadi Nabi Musa AS minta untuk kaum dia, bukan untuk diri dia sendiri. Dan para nabi ni, seperti Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW kata yut'imuni wa yusqin, Tuhan yang beri aku minum dan Tuhan yang beri aku makan. Jadi Nabi Muhammad SAW ada satu cerita. Nabi SAW berkhutbah di Masjid Nabawi. Kemudian apabila berlaku keadaan kemarau di Madinah ketika itu kemarau, hadis ni dalam Sahih Bukhari. Jadi kemarau, maka sahabat-sahabat Nabi pun sopong dengan Nabi juga. Bila berlaku kemarau, Nabi tak minta kerana redha dan qanaahnya Nabi SAW terhadap apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuk mereka. Jadi perkara tu tak sama dengan Arab Badui. Arab Badui ni kalau tak kemarau, maka dia terasalah sebab dia ada pertanian, dia ada penternakan dan sebagainya. Maka dia pun masuk Masjid Nabawi. Dia kata, "Wahai Muhammad, telah hancurnya tanaman-tanaman kami, telah matinya ternakan-ternakan kami kerana kemarau. Maka doalah kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kami hujan." Maka masa tu juga Nabi SAW sedang khutbah tu, Nabi angkat tangan, "Ya Allah, turunkan kami hujan. Allah masqina. Ya Allah, isqina, turunkan, berikan kami air. Beri minum kepada kami air."
maka hujan turun selebat-lebatnya. Kerana doa Nabi mustajab. Dan serupa kisah Nabi Musa AS. Turun hujan selebat-lebatnya selama seminggu. Turun hujan sehingga banjir. Kerana doa Nabi mustajab. Maka minggu depan ketika Nabi SAW berkhutbah atas mimbar, maka mari pula Arab Badui itu. Dia kata, wahai Muhammad, mati pula ternakan-ternakan kami kerana hujan banyak sangat, air banyak sangat. Tanaman kami pun habis tenggelam dengan air. Maka minta supaya hujan berhenti. Itu Arab Badui. Itu beza akhlak Nabi SAW dengan akhlak orang yang peringkat awal-awal nak kenal Islam ni. Dia semua benda nak minta dengan Tuhan. Tapi kalau peringkatnya tinggi, apabila ada perasaan redha, perasaan qanaah, perasaan tawakal pada Allah, maka dia redha dengan apa yang Tuhan beri pada dia. Tak si banyak. Tentang dunia tak si banyak, tapi akhirat nak banyak. Amal tak banyak. Iman tak banyak. Tu minta. Ya Allah berikan. Tu kita kata kebaikan yang mahdan, semata-mata kebaikan. Tapi kalau turun hujan tak semesti kebaikan lagi. Kaya tak semesti kebaikan lagi. Anak ramai tak semesti kebaikan lagi. Jadi Allah SWT, jadi para Nabi ni minta kebaikan yang sebenar-benar kebaikan sahaja. Tapi kalau jenis kekayaan, hujan turun apa semua ni, Nabi, para Nabi tak minta. Jadi maka apabila Arab Badui minta kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, doa pada Tuhan berhenti pula hujan ni. Hujan lebat sangat. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan ke tempat sekitar kami, jangan turun di tempat kami. Itu yang antara doa yang boleh kita baca ketika mana hujan lebat. Hujan lebat banjir, boleh baca doa tu, Allahumma hawalaina wala alaina. Jadi peristiwa yang sama berlaku pada Nabi Musa AS. Jadi Nabi Musa AS, kaum dia minta dengan dia supaya diberikan kepada air, kepada mereka air. Kerana kemarahannya di Bukit Sinai itu tak ada sumber air. Maka Nabi Musa AS wa idistasqa Musa liqaumihi, dia minta air untuk kaumnya. Wa qad atishu fitih, dan sesungguhnya mereka telah dahaga kerana fitih pada kesesatan mereka. Faqulna, maka kata Allah Subhanahu wa taala, idrib bi'asakal hajar. Maka Tuhan beri perintah kepada Nabi Musa AS, pukullah dengan tongkat kamu tu batu. Wa huwa alladhi farra bithawbihi khafifun murabba'un ka ra'si ar-rajuli ruhamun aw kadhan fadarabahu. Jadi batu tu kata Imam Suyuti, batu tu dia sifatkan batu tu, tapi perbahasan ni perbahasan yang ada setengah riwayat kata begitu, ada setengah kata tidak begitulah. Jadi ada satu riwayat yang sahih, ada satu riwayat yang sahih dalam Sahih Imam Bukhari, Nabi Musa AS ditohmah oleh kaum dia, minta maaf, kemaluan dia besar. Nabi Musa ditohmah oleh kaum dia macam-macam, macam-macam perangai kaum dia. Tahu tohmah Nabi Musa, kemaluan Nabi Musa besar. Maka satu hari Nabi Musa AS mandi. Dan mandi tu di kawasan yang tersembunyi lah, orang tak nampak. Maka Nabi Musa AS mandi dalam keadaan tak berpakaian. Dan pakaian dia letakkan dalam satu batu. Dia kata batu tu yang keluar airnya. Maka apabila pakaian diletak atas batu tu, maka batu tu lari. Batu tu lari. Ni hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari. Jadi batu tu lari sehingga lari ke kaum dia. Apa tujuan batu tu lari? Untuk Nabi Musa AS berlari kejar baju dia tu, supaya kaum dia nampak bahawa Nabi Musa AS kemaluan dia tidak besar. Untuk mengangkat tuhmahan kepada Nabi Musa AS. Jadi tapi dalam Sahih Imam Bukhari tulis tajuk hadis tu, Allahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Walaupun Nabi Musa AS tidak berpakaian ketika mandi, tapi Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis yang tidak sahih mengikut syarat Imam Bukhari, tapi letak dalam tajuk. Dia kata Tuhan lebih layak untuk kita malu apabila kita tidak berpakaian. Jadi bukan nak kata mandi berpakaian itu dibolehkan, maka diletak hadis tu di tajuk bab. Tak apalah, kita nak cara sini batu tu. Batu tu yang Nabi Musa pukul. Batu yang farra bi thawbihi, yang lari dengan baju Nabi Musa AS. Disebut murabba'un, 4 segi, ka ra'sir rajul, saiz dia seperti kepala orang yang kecil.
dan sebagai fadarabahu, maka Nabi Musa alaihissalam memukul batu itu, fanfajarat insyaqqat wasalat, terpecahnya batu, wasalat, dan mengalirlah air. Kalau ngaji bahasa Arab juga infajara tu dia wazan dia infa'ala. Kalau ditambah alif nun dalam fa'il disebut lil mutawa'ah, untuk satu fa'il yang berlaku sebelumnya ada fa'il yang lain. Jadi apa ni, idrib bi'asakal hajar, maka sebelum tu kena ada fa'il. Fadarabahu, maka Nabi Musa alaihissalam memukul batu itu, fanfajara, maka batu itu terpecah. Jadi fa'il itu menunjukkan bila ada alif nun bermaksud ada fa'il lain yang mutaaddi sebelum dia. Wazan alif nun lil mutawa'ah, maksudnya fa'il yang terjadi disebabkan ada fa'il lain sebelum dia. Ada perbuatan yang terjadi, maka terjadilah ia. Contohnya kalau bahasa Arab disebut dalam mata binat, kasartu fankasarat, aku pukul, aku pecahkan, maka terpecahlah. Itu maksud infajarat, maka terpancarlah. Terpancarlah kerana ada pukulan, maka dipukul batu itu, maka terpancarlah daripada batu itu mata-mata air. Insyaqqat wasalat, terpecahnya batu dan mengalirnya air. Minhu ithnata asyrata aina, terpancarlah daripada batu itu 12 mata air. Bi'adadil asbab, dengan bilangan anak cucu kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi anak kepada Nabi Yaqub alaihissalam ada 12. Jadi 12 daripada 12 tu lahirnya 12 kabilah. Jadi ada kabilah Nabi Yusuf, ada kabilah Bunyamin, ada kabilah Lawi. Lawi itu anak Nabi Yaqub juga. Ada kabilah apa lagi? Tak ingat nama-nama. Ruben. Bukan Robin Hood. Ruben, nama anak Nabi Yaqub juga 12, yang mana pakat nak bunuh Nabi Yaqub, Nabi Yusuf dulu. Ruben lagi ke apa lagi? Syam'un. Syam'un ni badai besar. Nabi Musa ni lahir daripada keturunan Syam'un, badai dia besar. Dia ni kalau kecek, kalau dia bercakap, maka orang mengandung pun gugur. Badai besar dia, Syam'un. Nabi Musa lahir daripada keturunan Syam'un, anak Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi daripada kabilah Syam'un, kabilah Lawi, kabilah Bunyamin, kabilah Nabi Musa ni, setiap kabilah itu ada air dia sendiri. Maknanya batu tu keluar 12 mata air. Dia pukul sekali ya, tapi keluar 12 mata air. Maka setiap kabilah itu ada mata air dia sendiri. Qad alima kullu unasin mashrabahum. Sesungguhnya setiap kabilah itu mengetahui, sibtu minhum, mengetahui manakah mashrabahum, maudhi' syurbihim, tempat minum mereka. Fala yusyrikuhum fihi ghairuhum, maka tidak berkongsi dengan mereka selain daripadanya. Kenapa? Kerana Bani Israel ni kalau satu mata air, balah pula dia. Kerja dia balah, dia sembah berhala, macam-macam kejahatan dia buat. Jadi kalau terpancar satu mata air, maka balah. Jadi Tuhan siap suku dah. Setiap kabilah tu ada mata air di sendiri. Maka tak perlu nak balas, takut nanti minta pula. Kalau pancaran mata air, nanti minta pula Nabi Musa, wahai Musa, kami nak setiap kabilah pula pancaran mata air. Maka Allah Subhanahu Wa Taala disebut di para ulama, Allah Subhanahu Wa Taala hikmah dia menjadikan 12 mata air supaya kabilah Yahudi Bani Israel ini tidak balah. Baik. Kulu washrabu min rizqillah, makan dan minumlah kamu daripada rezeki Allah. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, jangan kamu melampaui batas dan merosakkan. Ya, itu firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Jadi pada ayat ni ni menunjukkan satu perkara yang besar, iaitu mukjizat. Mukjizat ni perkara luar biasa, perkara yang kita kata di luar daripada kebiasaan. Kita sebut mencari adat yang berlaku pada para nabi dan rasul untuk membenarkan dakwaan mereka bahawa mereka ini seorang nabi, seorang rasul. Dan mukjizat ni kita sebagai orang Islam ni kena percaya. Kena percaya benda luar biasa. Kalau orang barat ni dia buat filem tak apa. Dia buat Superman boleh terbang apa tak apa.
Oh, tapi kalau kita kata ada orang boleh berjalan atas air, tak logik dia kata. Tak logik akal dia kata. Ada orang boleh terbang, ada wali Allah boleh terbang, tak logik akal. Dia kata kerana benda ni bertentangan dengan hukum fizik dia kata. Kalau kita kata ada orang boleh belah laut, tak logik akal. Kenapa? Kerana kita belah laut, air dicincang tak akan putus. Jadi itu antara racun-racun pemikiran barat dalam fikiran orang Islam. Jadi ramai di kalangan orang Islam mengaji di negara barat, bila orang barat kata lagu tu, maka sampai kepada satu tahap dia menafikan mukjizat. Kata mukjizat ni benda tahyul, benda dongeng. Nabi naik atas apa ke 7 petang langit, saintis boleh naik sampai ke bulan baru. Planet Mars tak ada orang boleh naik lagi. Mustahil dia kata. Mustahil. Dia kata mustahil itu mustahil adat, tapi bagi dia mustahil akal. Tukar mustahil adat dengan mustahil akal. Jadi seorang manusia untuk naik ke langit ni, benda tu mustahil adat, kebiasaan kalau manusia buat. Tapi kalau dengan kuasa Allah, maka tak ada benda mustahil. Jadi para nabi diberi mukjizat tu dengan kuasa Allah. Allah yang membuktikan kepada mereka boleh buat perkara tu. Baik, jadi Nabi Musa alaihissalam mengeluarkan air daripada batu. Jadi benda tu mustahil adat, kerana biasanya air ni keluar daripada turunnya hujan, keluar air daripada sungai, air daripada air terjun, keluar air. Tapi air batu molek-molek di situ tiba-tiba keluar air. Benda mustahil adat. Kebiasaannya tidak berlaku. Tapi dengan kuasa Allah ni tak ada benda mustahil adat yang tidak boleh berlaku. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengeluarkan air daripada batu. Dan kalau kita tengok dalam perkara ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita menunjuk juga kepada mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang kita boleh molek ni, antara perkara disebut oleh para ulama, Takzil Amr diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata tidak ada mukjizat yang diberikan kepada seorang nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizatnya lebih lagi daripada nabi itu. Jadi kalau kita kata Nabi Musa alaihissalam tongkatnya boleh membelah laut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu tongkat untuk membelah bulan. Nabi Sulaiman alaihissalam disebut wali Sulaiman ar-riha ghuduha syahrun wa rawahuha syahrun. Bagi Nabi Sulaiman dikurniakan kepada Nabi Sulaiman ini angin. Nabi Sulaiman ini nak pergi ke mana-mana naik anginnya. Supaya dengan cerita Songgoku naik awan pergi ke mana-mana. Jadi Nabi Sulaiman ni boleh pergi ke mana-mana naik angin. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik buruk tu siapa ke Palestin, siapa ke langit ketujuh. Tidak perlu kepada tempoh masa yang seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kira lama lagi, debek lagi kalau kira buruk yang diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huduha syahrun wa rawahuha syahrun. Maksudnya Nabi Sulaiman, angin yang membawa dia tu, kelajuan dia sama seperti kelajuan perjalanan sebulan, dia boleh jalan sepagi atau sepetang. Sepagi sepetang ni boleh kita kata dalam 4-5 jam. 4-5 jam perjalanan dia sama dengan perjalanan orang berjalan kaki naik unta ni sebulan. Kalau sebulan naik unta ni mana hamba tak boleh nak kata. Contoh naik kapal terbang lah, kalau kita lebih kurang kelajuan angin dia ni lagi laju sikit daripada kapal terbang lah kalau nak kata. Angin bagi Nabi Nabi Sulaiman. Tapi buruk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni cepat lagi. Cepat lagi daripada jet Concorde, cepat lagi. Jadi mukjizat yang diberi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni lebih lagi. Kalau kita para ulama kaji mukjizat Nabi tu dahulu ni, semua Nabi Muhammad ni lebih lagi. Dan antaranya ialah keluarnya air daripada batu yang dikurniakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan keluar air daripada batu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar air daripada jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada darah, daripada daging keluarnya air. Dan perkara tu mustahil adat. Orang barat ni tak boleh terima. Lagu mana air boleh tubik daripada tangan? Mustahil. Tapi itu kuasa Allah, mukjizat yang diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu hari ketika peperangan Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah, Nabi SAW berjalan ke Hudaibiyah dengan para sahabat yang ramai. Para sahabat 1000 lebih bilangan sahabat. Dan Nabi kira masa tu adalah pergi ke telaga ke minum air.
Maka cari-cari tak berjumpa sahabat, tak berjumpa air. Kemudian nak ambil air semaya. Kemudian Nabi SAW ambil air semaya dengan bekas yang terakhir, air yang terakhir di kalangan mereka. Lepas tu Nabi SAW, apa mu tak ambil semaya? Nabi tanya sahabat-sahabat, apa mu tak ambil semaya? Maka sahabat kata, air wuduk yang ada ni hanya pada kamu sahaja wahai Rasulullah, habis dah air. Maka Nabi SAW kata, buat mari bekah. Kemudian Nabi SAW masuk ke air terakhir, baki akhir dari itu. Nabi pun masukkan tangan Nabi SAW, kemudian memancar air daripada jari Nabi Muhammad SAW, sehingga air itu cukup untuk, bukan sahaja untuk mengambil wuduk, bahkan untuk memberi minum semua sahabat Nabi yang berada di situ. Ditanya kepada Jabir bin Abdullah, berapa ramai di kalangan kamu? Dia sebut 1,500. Kemudian dia kata, kalau kami ada 100,000 orang pun la kafana. Kalau kami ada 100,000 orang pun cukup air yang keluar daripada jemari Rasulullah untuk kami semua. 100,000 orang ni ramai mana? Kita Kota Baru berapa ribu orang kita. Jadi air sepong air air Kelantan lah, air daripada air Kelantan ni, air yang keluar daripada jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelantan ni pun tak cukup air, tapi jari Rasulullah cukup nak makan, nak minum ke 100,000 sahabat Nabi. Berkat ya, sebab tu para ulama sebut wa khairu ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyil muttaba. Sebaik-baik air paling mulia atas muka bumi ni, air yang pertama sekali adalah air yang keluar daripada jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yalihi Zamzam, lepas tu air Zamzam, kemudian air sungai Nil, kemudian air sungai Furat, ada 7 air. Kamu tak ingat syair dia. Jadi itu yang disebutkan. Kemudian disebut kulu washrabu min rizqillah, makan dan minumlah kamu daripada rezeki Allah. Wala ta'thau fil ardi mufsidin, halun muakkadun li'amilha min atha bi kasril muthallathah afsada. Atha maksudnya afsada, melakukan kerosakan. Jadi mufsidin juga maksud dia melakukan kerosakan. Wa idh qultum ya Musa be isar ke? Isar. Salah ni lah. Jadi kita nak masuk ayat ni panjang pula, minggu depan insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.